Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni sama-sama kita dapat menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita untuk kita menunaikan ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umur, Allah pilih kita untuk sama-sama datang ke rumah Allah pada malam ni. Allah kurniakan kepada kita nikmat yang banyak, dan nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk malam ni insya-Allah, tajuk berkaitan dengan bercakap perkara-perkara yang baik dan galakkan untuk bermanis muka. Cakap benda yang baik dan manis muka. Maksudnya apa? Kena banyak senyum, kena banyakkan senyum. Muka dah manis, tapi kalau dia tak senyum, dia jadi tak manis. Muka semua dah manis dah cantik, tapi bila dia masam, tak senyum langsung, dia jadi tak berapa cantik. Kita semua dah handsome lah. Kita semua handsome, cantik. Dan kita tambah lagi kecantikan itu dengan senyuman yang manis, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Dan kalaulah kamu bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka akan menjauhkan diri daripada keliling kamu. Kita ni kalau sikap kita kasar, tak nak kawan dengan orang, sombong, degil, keras kepala, tak ada orang nak kawan. Macam tu je ayat mudah dia. Kita kalau degil, nasihat tak nak dengar, keras hati, selalu bercakap kasar, selalu mencarut, mengatakan perkara yang buruk dan bukan-bukan, maka percayalah, tak ada siapa nak kawan kita waktu tu. Tapi kalau kita sentiasa senyum, muka ada senyum manis, jumpa orang senyum, pergi mana-mana senyum, insya-Allah orang akan dekat. Orang akan berani dekat.
dia akan berani dekat dengan kita. Contohlah orang datang PD ni kan ramai, lagi-lagi dia lalu dalam ni, ramai orang lalu sini. Jadi dia nak tanya jalan nak pergi Teluk Kemang, dia sesat kat sini. Oh, sesat. Dia sesat, dia lalu dalam, dia tak tahu nak jalan pergi dataran Teluk Kemang contohnya. Jadi dia jumpalah dengan kita kat sini seorang-seorang. Tengok muka kita masam aja, senyum pun tak nak, muka garang. Agak-agak dia berani tak nak tanya? Tak ada berani tanya dia. Tapi kalau kita senyum, mesra dengan dia, dia datang, kita tegur dulu, insya-Allah dia akan datang dekat. Macam itulah kita cara nak mendekatkan diri, nak ajak orang pergi ke masjid, nak ajak orang solat berjemaah, nak ajak orang pergi kelas-kelas pengajian. Kita kena ajak dengan senyuman, dengan muka manis. Sebab tu kalau tuan-tuan rajin tengok orang tabligh, orang-orang tabligh, dia pergi datang masjid ke masjid, dia akan datang rumah-rumah orang. Ada tak dia datang muka masam? Ada tak dia datang muka masam? Bang, pergi masjid bang. Bang, malam ni ada kelas pengajian, abang tak datang masjid, abang kena. Dia tak cakap macam tu. Dia mesti muka senyum. Yang garang tu kita. Kita nampak je orang tabligh, balik. Kau pergi balik. Macam tu. Bukan kita lah, orang lain. Balik, kau jangan datang rumah aku, balik. Nampak je orang tabligh daripada jauh, balik, jangan dekat. Sampai tahap macam tu. Padahal dia datang muka senyum, tak ada marah-marah. Sebab apa? Sebab dia nak ajak kita pergi ke masjid, dia nak ajak kita pergi ke rumah Allah. Jadi muka dia kena ada senyum. Nak berdakwah mesti kena senyum, muka kena manis, kena handsome dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itulah galakan dan anjuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak orang dekat dengan kita, maka kita banyakkan senyum, muka kena ada manis. Kalau marah-marah, garang-garang, insya-Allah mereka takkan mendekatkan diri dengan kita pun. Bahkan mereka menjauhkan diri. Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian dalam satu hadis daripada Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bi syiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Nabi, jagalah diri kamu daripada neraka. Macam mana cara nak jaga diri daripada neraka? Maka Nabi bagi satu kaedah, iaitu dengan memperbanyakkan sedekah. Nak selamatkan diri daripada neraka Allah, nak jauhkan diri daripada neraka, salah satu caranya adalah banyak-banyakkan sedekah. Kata Nabi, walau bisyikki tamratin, walau dengan separuh biji kurma. Separuh kurma pun kita boleh sedekah. Nak kata dengan duit RM1 pun kita boleh sedekah. Itu adalah cara untuk menjauhkan diri daripada neraka Allah. Tapi bagi siapa yang tak ada duit, tak ada harta nak sedekah, ada cara lain yang dia boleh buat. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mendapati duit, harta atau apa sahaja untuk sedekah, maka jagalah diri kamu daripada neraka dengan ucapan-ucapan yang baik terhadap orang lain. Dengan ucapan-ucapan yang baik terhadap orang. Sebab tu Nabi bersabda dalam hadis yang lain, wal kalimatu thayyibatu sadaqatun. Ucapan yang baik itu adalah satu sedekah. Kita tak ada duit, tak ada harta nak bagi, duit pun cukup-cukup makan, jadi kita nak sedekah. Cara dia adalah salah satunya cakap benda-benda yang baik. Cakap benda-benda yang baik-baik sahaja. Sebab tu
Kita jangan suka cakap benda yang bukan-bukan, benda yang mengarut-mengarut. Kalau tak tahu nak cakap apa, lebih baik diam. Tu kata Nabi, kalau tak tahu nak cakap apa, lebih baik diam. Terdapat satu asar sahabat, dia menyatakan, aksaru khataya ibni Adam fi lisanih, antara kebanyakan dosa anak-anak Adam ini adalah dengan lisan dia. Sebenarnya kita ni banyak dosa dengan mulut je. Dengan mulut inilah banyaknya berlaku dosa yang kita buat. Kejap dia mengumpat orang tu, kejap dia mengata orang tu, kejap dia kutuk orang tu. Ada je mulut dia nak mengata. Kejap dia mengkeji orang tu, dia maki, dia membawang dan sebagainya. Maka antara sebab yang terbesar anak-anak Adam ni masuk neraka adalah lidah. Mulut dia tak jaga, tak makan saman, laser, mulut laser. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang beriman, lidah yang Allah kurniakan ni kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara kebaikan. Kita orang yang beriman ni, lidah kita gunakan untuk perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala. Jangan kita menjadikan lidah ini sebagai punca kita masuk neraka. Kita dah rajin datang solat berjemaah hari-hari, tapi masalahnya kita tak jaga lidah. Masalah utama adalah kita tak jaga lidah. Maka disebabkan lidah itu kita bimbang, kita menjadi punca masuk neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah datang solat berjemaah, puasa tak tinggal, tahajud tiap-tiap malam, tapi lidah tak jaga, maka lebih baik kita jaga lidah daripada perkara-perkara yang lebih, yang lain-lain. Tuan-tuan, lidah tu sangat penting. Lidah sangat penting. Nabi SAW bersabda, innallaha kariha lakum salasan, sesungguhnya Allah membenci kamu tentang 3 perkara. 3 perkara ni kalau boleh kita elakkan, jangan buat. Qila wa qala, iaitu mengatakan sesuatu yang tidak jelas daripada mana datangnya. Cakap sesuatu daripada sumber yang tidak tepat. Kita sebarkan satu berita tanpa soal siasat. Itu antara perkara yang dibenci oleh Allah. Dapat je berita, tak soal selidik, tak siasat, terus sebar. Yang kedua, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Dia tak gunakan harta dia pada perkara kebaikan. Wa kasratas su'al, yang ketiga iaitu banyak bertanya tanpa ada keperluan. Itu 3 perkara yang dibenci oleh Allah, dan salah satunya adalah cakap benda yang tidak sepatutnya kita cakap. Tak tahu daripada mana sumber kita dapat, daripada mana kita datang ayat tu, notis tu, memo ke, apa saja berita yang kita sampai, kita tak selidik, kita sebarkan. Itulah perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu Nabi SAW, Nabi kata apa? Falyakul khairan au liyasmut. Kalau nak cakap, cakap benda yang baik-baik. Kalau tidak, jangan cakap langsung, diam, lebih baik. Sebab tu kata Abu Nuaim dalam satu riwayatnya mengatakan, barang siapa yang banyak percakapannya, nescaya akan banyak silapnya. Orang yang banyak cakap ni, dia akan banyak kesalahan. Tak semestinya semua yang dia cakap tu betul. Kadang-kadang orang yang banyak cakap ni kadang-kadang banyak silapnya. Siapa yang banyak silap, maka nescaya banyaklah dosa-dosa dia. Bila dia dah buat salah, maka akan banyak dosa dia. Dan siapa yang banyak dosa, nescaya neraka lah lebih utama bagi dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi oleh itu, kata para ulama, jangan cakap benda yang bukan-bukan. Tak ada benda yang nak cakap, lebih baik diam.
perkataan yang baik itu adalah sedekah. Nak cakap mesti benda baik. Nak cakap mesti benda baik, itu dikira sebagai sedekah. Kalau tak tahu nak cakap apa, liyasmut, diam. Itulah yang terbaik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu, lisanul aqili wara'a qalbih. Lidah orang yang berakal, dia berada di belakang hatinya. Orang yang berakal, lidah dia ada dekat belakang hati. Wa qalbul ahmaqi wara'a lisanih. Dan hati orang yang bodoh itu ada di belakang lisan dia. Manakala orang yang bodoh, lisan duduk depan, hati duduk belakang. Orang yang berakal, hati duduk depan, lisan duduk belakang. Dia terbalik. Kenapa dia cakap macam tu? Orang yang berakal, dia akan fikir dulu apa yang dia nak cakap. Sebab tu lisan akan duduk belakang hati. Lisan akan duduk belakang akal dia. Dia fikir dulu, betul tak apa aku cakap ni? Sesuai tak apa yang aku cakap ni? Boleh tak aku cakap benda ni? Dia fikir dulu. Itulah orang yang berakal. Tapi orang yang tak berapa akal ni, orang yang bodoh, dia cakap dulu, baru dia fikir, apa aku cakap tadi? Macam tu. Apa aku cakap tadi? Dia cakap dulu, baru dia fikir. Yang ini antara ciri-ciri orang yang tidak berapa pandai, atau bahasa mudahnya bodoh lah. Dia cakap dulu, baru dia fikir, betul tak apa aku cakap tadi? Itu contoh-contoh dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kata Ja'far As-Sadiq, orang yang berakal, dia akan meletakkan hati dan iman dia duduk di depan, baru dia letak lisan di belakang. Tapi orang yang bodoh, yang tidak berakal, dia akan letakkan lisan dia dulu, barulah hati, barulah dia fikir. Kita ni suka bercakap tentang orang lain. Masyarakat, kita tengok masyarakat Melayu ni terutamanya, kita suka cakap tentang orang, tak suka cakap tentang diri sendiri. Kita malu dengan diri sendiri, tapi kita suka cakap tentang orang lain. Tengok dekat media sosial, viral sekian-sekian, maka kita suka cakap tentang orang, padahal diri kita sendiri pun bukannya baik sangat. Nabi SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Pesanan Nabi itu panjang, dalam hadis tu panjang, tapi ada perkara yang saya ambil daripada pesanan Nabi yang banyak tu. Kata Nabi pada Abu Dzar, alaika bis-samti illa min khairin. Hendaklah kamu banyak berdiam, melainkan pada perkara kebaikan. Lebih baik kau diam. Kalau nak cakap benda yang baik-baik, boleh cakap, tapi lebih baik banyak diam. Fa innahu matradatun lisyaitani anka wa aunun laka ala amri dinik. Sesungguhnya diam itu boleh menjauhkan syaitan daripada kamu dan menjadi pembantu buat agama kamu. Orang yang diam ni, syaitan dia susah nak kacau. Sebab apa? Dia pendiam sangat. Dia tak bolehlah jadi pendiam, tapi dia jangan cakap benda yang bukan-bukan. Orang yang banyak cakap, lagi syaitan suka dekat. Orang ni asyik cakap aja, kita duduklah sebelah dia, kita cocok sikit, nanti dia mulalah cakap benda yang bukan-bukan. Itu pesan Nabi. Kalau nak bercakap, hendaklah cakap perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Dan Nabi tambah dalam nasihat itu, kata Nabi pada Abu Dzar, liyaruddaka 'anil nas ma ta'rifu min nafsik. Hendaklah kamu menjauhi daripada manusia yang engkau ketahui tentang keaiban berkenaan dirimu. Kita kena jauhkan diri daripada manusia yang mana dia ni tahu tentang
aib kita. Dia tahu tentang kesalahan-kesalahan lampau yang pernah kita buat. Dia pernah kenal kita dulu. Dia tahu kita ni dulu macam mana. Kalau boleh, kita jauhkan diri daripada orang-orang yang macam tu. Sebab apa? Kata Nabi SAW, ini bermaksud kita tidak banyak membicarakan tentang keaiban orang lain. Malah kita akan fokus pada kebaikan dan keaiban diri sendiri saja. Nabi pesan dalam hadis tu kepada Abu Zar, kamu ni jangan fokus pada kesalahan orang. Jangan suka tengok aib orang lain. Tengok aib diri sendiri. Kadang-kadang nak cakap tu, nak mengumpat orang, kena tengok cermin dulu. Sebelum nak mengumpat orang, kena tengok cermin dulu. Macam itulah ibarat dia. Sebelum nak mengata orang tu, cakap depan cermin, alah kau ni macamlah baik sangat. InsyaAllah kita tak cakap pasal orang. Sebab kita pun banyak dosa dan keaiban. Lebih baik kita fokus pada kesalahan kita sendiri berbanding sibuk tentang kesalahan orang. Tengok artis tu, kenapa dia bercerai? Ni mesti ni sekian. Ini mesti dia si perempuan ni. Tak ada ni suami dia ni. Saya tak cakap pun, sensor. Dia jangan cakap pasal orang, cakap pasal dia sendiri. Tak elok cakap pasal orang. Jadi tuan-tuan, yang itu urusan dia, biar dia selesaikan. Kita jangan suka lihat keaiban orang, tapi Nabi selalu duk pesan kita kena lihat pada keaiban diri sendiri. Sebab tu kata Nabi, yubsiru ahadukumul qaza fi ainin akhi wa yansal jiz'a fi ainihi. Kamu ni, kotoran yang kecil yang ada dekat kelopak mata kawan tu kau nampak. Tahi mata orang kita nampak. Ayat mudah dia macam tu. Kita tengok orang, nampak tahi mata dia, sedangkan tahi mata dekat mata kita lagi banyak. Tak payah susah-susah tengok tahi mata orang. Kita kena tengok tahi mata sendiri. Sebelum nak mengata orang yang ada tahi mata tu, kita kena cek mata kita sendiri, ada tahi mata ke tak ada. Sebelum nak mengutuk orang tu, kena tengok diri sendiri. Sebelum nak kutuk orang tu ada tahi hidung, tengok tahi hidung sendiri. Ada tahi hidung ke tak ada? Itulah ibarat dia yang Nabi pesan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jangan terlalu fokus pada kesalahan orang, tapi kita kena tengok aib sendiri dulu. Kesian daripada diri sendiri. Sebab aib kita pun bukannya sikit-sikit, banyak. Allah tutup je. Cumanya Allah tutup sahaja. Kalaulah aib itu Allah buka, kalaulah aib kita ni Allah buka, satu-satu Allah buka. Dia tulis belakang badannya. Dia tulis belakang badan. Kita kan suka beli baju ada tulisan belakang kan. Dia tulis belakang tu aib awak hari ni 16 Oktober, aib kita satu, mencarut. Jadi orang baca, oh dia ni mencarut tadi. Dua, tengok aurat orang, tengok orang tak pakai tudung. Tiga, sembahyang lambat. Contoh, Allah tulis satu-satu belakang badan. Malu tuan-tuan. Sebab tu Allah tutup. Bila Allah dah tutup, kita jangan sibuk aib orang. Fikir diri sendiri dulu. Jadi tuan-tuan, itulah pesan Nabi kepada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kita boleh gunakan pesanan itu untuk diri kita sendiri. Jangan sibuk aib orang, kita sibuk aib diri sendiri. Yang ini baru betul kita guna peribahasa, jangan jaga tepi kain orang. Yang ini betul. Jangan jaga tepi kain orang, jangan sibuk aib orang. Itu betul penggunaan dia.
Tapi kalau dalam bab-bab kebaikan, bab-bab perkara-perkara tegur-menegur, kita kena jaga kain dia. Bukan suruh ambil kain dia, kita kena ambil tahulah maksud dia. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Abu Zar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuhqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi, janganlah sesekali daripada kamu meremehkan walau satu kebaikan pun. Kita jangan suka meremehkan kebaikan itu walaupun kebaikan itu kecil. Kata Nabi, contoh dia, meskipun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang manis, wajah yang ada senyum, walaupun nampak macam remeh, tapi sebenarnya itu adalah perkara yang boleh mendatangkan kebaikan yang sangat besar. Senyum tu remeh je, mudah je nak buat, simple je, tapi pahala dia sangat besar. Kesan dia lebih besar daripada senyuman tu. Jumpa orang senyum, kesan besar. Orang suka pada kita, orang berani nak dekat, orang berani nak tegur, muka pun cantik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, jangan sesekali kita meremehkan senyuman itu, kerana senyuman itu boleh mendatangkan manfaat yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kelebihan kalau kita selalu senyum? Kelebihan senyuman ni daripada sudut sains, saya ada baca satu kajian yang dilakukan oleh beberapa orang pakar psikologi. Yang ini bukan doktor, dia psikologi, dia bukan perubatan tapi psikologi. Dia kata apa? Senyuman itu mampu untuk meningkatkan hormon ataupun perasaan gembira kepada seseorang. Kalau kita tengok orang senyum, kita pun akan jadi apa? Tenang, gembira, seronok tengok dia. Tu contoh dia. Tu psikologi. Kita tengok orang senyum, kita pun akan jadi seronok tengok muka dia. Satu, dia akan mengeluarkan aura-aura positif dalam badan. Maka bila kita tengok orang senyum, dia pun jadi senyum. Pada tahun 2010, mereka ada menjalankan satu kajian. Kajian terhadap 200 keping gambar. Gambar-gambar yang mana gambar-gambar itu adalah pemain-pemain bola sepak pada tahun 1950-an. 1950-an. Jadi dia ambil gambar-gambar tu, dikumpul, ada 200 keping lebih kurang, 200 orang. Daripada 200 gambar itu dibahagikan kepada tiga kumpulan. Kumpulan pertama adalah kumpulan gambar yang mana mereka yang tak senyum langsung dalam gambar. Ambil gambar je muka masam, ambil gambar je muka dia masam. Dia kumpul satu grup. Kumpulan yang kedua, yang mana kumpulan gambar-gambar orang pada ketika itu, senyuman dia senyuman separuh. Senyuman separuh ni macam mana? Senyum nak tak nak, tak ikhlas. Senang cerita macam itulah. Dia nak senyum tapi senyuman separuh senyum. Itu grup kedua. Grup ketiga, dikumpulkan gambar-gambar pemain bola, yang mana gambar-gambar tu semuanya senyum. Senyum sampai telinga. Senyum dia memang jelas, senyuman yang menyebabkan senyuman dia tu sampai telinga, dan pipi dia tu ternaik. Tuan-tuan kalau senyum, pipi tu naik. Bila pipi tu naik, dia nampak apa? Comel. Percayalah. Tak percaya pergi tengok cermin, senyum. Comel juga aku hari ni. Pergi tengok, buat dulu. Kalau senyum sikit, dia tak berapa sangat. Kalau senyum yang sampai telinga, dia akan menyebabkan pipi tu ternaik, dia akan comel.
Comel lah sangat. Contohlah 3 grup gambar. Pemain bola sepak yang bermain bola pada tahun 1950-an. Hasil kajian dia kaji apa? Dia nak tengok kumpulan pemain mana yang umur dia lebih panjang. Maka dia dapat satu hasil kajian, gambar orang yang tak reti nak senyum ni, yang muka dia masam, tak reti senyum ni, umur dia lebih kurang dalam lingkungan 72 tahun. 70 hingga ke 72 tahun secara purata. Yang tak reti senyum ni, kalau bergambar je muka dia mesti masam. Bergambar je muka dia mesti masam. Tak balik ni tengok gambar sendiri, muka masam ke senyum, boleh tahu umur kita berapa. Lebih kurang lah, tak ada tepat. Ni anggaran kajian dia. Kumpulan yang kedua, yang mana senyuman dia senyuman separa senyum, senyuman sinis. Umur dia panjang sikit, 75 tahun. Lebih sikit, umur dia 75 tahun. Dan orang yang suka senyum ni, grup yang ketiga, kalau bergambar je senyum, gambar je senyum. Setiap gambar yang ada muka dia, mesti muka dia senyum memanjang. Umur dia 80 tahun. Tuan-tuan, maka hasil kajian dia buat kata apa? Orang yang suka senyum akan menyebabkan dan boleh memanjangkan umur. Ini hasil kajian pakar psikologi. Tuan-tuan, kalau nak panjang umur, senyum memanjang. Pergi je mana-mana senyum. Walaupun orang kata gila lah dia ni, tak kisah, lantak kau. Itu kau punya pasal. Kau nak kata aku gila, kau punya pasal. Yang penting aku senyum. 80 tahun insya-Allah. Itu standard lah purata. Panjang umur orang yang suka senyum. Sebab apa? Sebab hati dia banyak senang. Dia banyak gembira. Jadi gembira tu menyebabkan hormon-hormon dia jadi baik, umur dia pun jadi lebih panjang. Macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kajian yang dilakukan oleh psikologi ni lah. Jadi kita boleh buat, kita boleh amalkan senyuman, yang mana senyuman itu dipanggil senyuman yang senyum tu sampai telinga. Boleh menaikkan otot pipi. Pipi tu dia ternaik sikit. Dia nampak macam comel sangat. Comel, insya-Allah. Kalau comel. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis, kita jangan memandang remeh pada satu amalan yang dipanggil senyuman. Senyuman itu walaupun simple, tapi besar pahala dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW ketika hayat baginda juga, baginda ni antara orang yang paling suka senyum. Paling suka senyum. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi, antaranya bernama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti muka dia waktu tu senyum. Bila dia tengok je Nabi, muka dia mesti senyum, tak pernah masam. Tak pernah. Yang ini kita boleh cuba buat lah. Yang ni senyum 24 jam. Tidur pun senyum. Tidur senyum tu dia lain lah maksudnya. Tapi boleh je nak buat senyum tidur. Nanti isteri kata, bang senyum tidur, adalah rahsia. Jangan beritahu cerita tu, kenapa abang senyum, diam je. Dapat duit ke, dapat benda lain ke, tu diam-diam. Tapi Nabi SAW, sahabat bila tengok muka dia 24 jam orang yang senyum, sentiasa senyum. Tu satu benda. Ada satu buku yang ditulis oleh orang Barat.
Buku ni ditulis oleh orang barat, bukan orang Islam, bukan orang Melayu, bukan orang yang beragama Islam lah, tapi orang barat. Dan bukunya bertajuk, dalam bahasa orang putih disebut The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Saya faham. 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. 100 orang manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ranking yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang tulis tu adalah orang putih. Tuan-tuan, walaupun yang tulis tu adalah orang putih, tapi dia letakkan Nabi nombor 1. Bukan Cristiano Ronaldo, bukan Messi, tu lain. Rasulullah nombor 1. Sebab apa? Antara sebabnya adalah Nabi berjaya meraih kejayaan luar biasa dengan sikap dan sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang suka tengok muka Nabi dan orang tertarik dengan ajaran agama Islam. Sebab tu orang putih ataupun orang barat itu mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Tuan-tuan, bukan calang-calang. Orang tulis tu adalah orang yang bukan Islam, penulis buku tu. Tapi tak tahu kenapa dia letak Nabi. Boleh jadi dia kaji Rasulullah, boleh jadi dia kaji apa yang dibuat dan dilakukan oleh Rasulullah. Kesan daripada Nabi, ramai orang ikut ajaran Rasulullah. Sebab tu Nabi berada di tangga yang pertama. Itu antara kelebihan senyum, memanjangkan umur dan memudahkan orang untuk mendekatkan diri dengan kita. Kita senyum, orang akan dekat. Lagi apa? Antara kelebihan senyum juga adalah senyum ni satu sedekah. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu adalah bernilai sedekah bagi kamu. Kita kalau tak ada duit sangat nak sedekah kan, senyum je. Senyum. Ada orang lawyer buruk, dia pergi kat tabung, dia senyum. Suka hati dia lah, yang penting dia bahagia lah. Dia pergi kat tabung, dia senyum. Pergi tabung, senyum. Tabungnya dia senyum. Sedekah, kata dia. Up to you. Yang penting awak bahagia, senyum 24 jam. Itu okey lah. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab Nabi kata senyuman itu adalah nilai sedekah. Bernilai sedekah bagi kamu terhadap saudara kamu. Dia bukanlah dapat duit pahala pun, tak adalah mengeluarkan duit. Senyum tu tak keluarkan duit pun. Okay, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara kelebihan-kelebihan orang yang senyum. Jadi sebab tu Nabi menganjurkan dan menggalakkan untuk kita banyak senyum dan sentiasa bercakap perkara-perkara yang baik. Cakap benda-benda yang baik. Dan ada satu lagi kaedah yang Nabi sebutkan dalam hadis. Saya baca last satu hadis. Nabi SAW apabila dia bercakap tentang satu perkara, Nabi akan ulang 3 kali. A'adaha salasan. Nabi akan ulang 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali Nabi akan cakap. Supaya apa? Supaya perkara itu benar-benar difahami oleh orang lain. Itu memang cara Nabi bercakap. Bila Nabi nak sampaikan sesuatu, Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Supaya kita boleh faham, kita boleh hadam dan kita boleh dengar betul-betul. Tapi ada orang ni, dia memang spesies dia apa tau? Dia ada satu habit. Orang panggil habit. Dia bukan penyakit tapi habit. Bila kita cakap dengan dia, dia akan kata, bang, kau pergi mana dia? Habit tu yang kita padahal dia dengar sebenarnya. Dia dengar je. Apa dia? Dia dengar, dia saja. Kalau orang macam tu, kita bolehlah cakap banyak kali, 10 kali pun tak apa. Jumpa orang macam ni, kita cakap dengan dia banyak kali.
Dia suka, dia ada perangai orang macam tu. Kita jadi jangan marahlah dengan dia. Dia memang suka macam tu. Perangai dia. Padahal dia dengar, dia tak pekak pun, dia okey je, normal. Tapi dia suka memulakan perbicaraan dia dengan perkataan tu sifat ataupun habit seseorang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu antara amalan-amalan baik ataupun amalan sifat-sifat mahmudah yang kita boleh amalkan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ikut jadikan sunnah, insya-Allah. Dan nanti kita sambung satu sifat mazmumah yang kita patut elakkan, iaitu sifat hasad dengki. Hasad dengki, saling benci membenci, menyakiti orang lain, yang ni memang patut kita jauhkanlah. Jangan sesekali pun kita ada sifat hasad dengki dalam diri. Wallahu alam, nanti kita akan tengok hadis-hadis berkaitan. Sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.